Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Matan kita pakai ini muka surat 6, perbincangan ke-8, penutup. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata, masih memberikan nikmat kepada kita dengan memberikan kelangsungan hayat dan berbagai nikmat lagi kat kita, melayakkan kita masih berada di alam syahadah ni. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita nikmat Islam. Kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Mak ayah kita yang Islam, Allah Ta'ala lahirkan kita daripada mak ayah yang Islam, kita jadi Islam. Alhamdulillah. Islam yang kita dapat pula, limpah kurnia Allah Ta'ala, diberi kita kemudahan dengan keluarga kita yang Islam, masyarakat Islam, negara Islam ni, dapat kita ikut dan hidup membesar sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat besar pada kita, ada kesedaran untuk nak belajar dan memahami ajaran Islam. Alhamdulillah. Khasnya untuk bersaksi, menyaksi, memahami, mengenali siapakah Allah, yang dengan kita bersaksi, memahami, mengenali, faham siapa makhluk, siapa Allah itulah, barulah sah Islam kita, iman kita di sisi Allah Ta'ala. Mudahan, amin. Juga diberi pada kita kesungguhan, minat, kehalubaan, kecintaan, tamak terus untuk belajar, untuk mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita boleh dapat cinta pada dia, kasih pada dia, bahkan kasih pada dia lebih daripada kasih pada bapa kita, anak kita, bahkan sekalian manusia, bahkan nisbah makhluk ni tiada yang lebih kita kasih, melainkan kasih kita adalah besar sekali di kalangan makhluk ni. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada kasih pada diri kita sendiri. Alhamdulillah, diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, kelapangan masa pula untuk kita ada kelapangan malam ni untuk meneruskan bacaan matan Zadul Murid ni. Dan insyaAllah kita nak manfaatkan membicara perbincangan ke-8 kalau ikut penutup. Tak tahulah pula adakah malam ni pun penutup juga untuk pengajian sempena dengan ada PKP apa ni. Kalau diberikan kita kebenaran daripada Majlis Agama Islam ni, ataupun Jabatan Agama Islam untuk meneruskan sembahyang jemaah Jumaat, pengajian macam biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu hendaknya. Pasal ada negeri yang macam tu. Ikut yang terdekat saya dapat maklumat WhatsApp apa semua, ada negeri Melaka lah yang memang walaupun dalam keadaan PKPB ni, ya, pengajian boleh diteruskan Jumaat, jemaah, tapi di atas kaedah ikut SOP. Sepatutnya memang gitu pun.
abang kita pula duk Hulu Perak ni. Dulu ada kluster-kluster Pengelah Hulu apa, ni dah tak ada dah. Semua dah baik dah, alhamdulillah. Kita pun zon hijau ni Hulu Perak ni. Patutnya tak adalah halangan untuk boleh berkuliah berjemaah, untuk boleh Jumaat. Mudah-mudahan itu keputusan diambil, dibuat oleh Majlis Agama Islam kita, begitu juga Jabatan Agama Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan dada kita semua untuk betul-betul nak jaga syariat. Takut besar kita, takut meninggal syariat. Takut kita bukan pada makhluk. Takut kita, kalau takut kita besar sekali adalah takut meninggalkan suruhan dan saranan pencipta makhluk. Patutnya macam tu keadaan kita. Panjang kalau kita sebut tu. Harapannya mudah-mudahan dapat diberikan kebenaran untuk datang ke masjid berjemaah. Bahkan sepatutnya dalam keadaan yang kita kata kena bala ni, makin digalakkan berjemaah sepatutnya, makin digalakkan pengajian, makin dibuka pintu-pintu untuk adanya penjelasan, huraian mengenai syariat untuk manusia makin kenal Allah Ta'ala, kasih kat Nabi SAW, makin boleh meninggalkan maksiat, makin bertaubat daripada maksiat kita yang zahirnya, batinnya, makin boleh keluar kita daripada kelalaian kita dengan fata morgana dunia ini, dengan kehidupan dunia yang begitu menerunjahkan kita. Ada bab sampai tahap kita rasa macam satu desakan, cengkaman, disebabkan keperluan nak cari kehidupan dah tak dibenarkan, tapi masih memerlukan keuangan. Ada sampai tahap macam tu di kalangan masyarakat kita, sampai hidup tak ketahuan. Lagi besar dan sekalian malangnya bila tak ada langsung perasaan bertuhan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bencana yang ada ni bukan menjauhkan kita pada Allah Ta'ala, makin mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala, makin mengenalkan kita dengan kehidupan dunia yang banyak menipu daya kita ni. Mudah-mudahan makin boleh balik kita ke Allah Ta'ala, makin boleh rujuk kita ke Allah Ta'ala. Bahkan andai kata kita kena kurung pun, berpilih bahasa gitu, banyak masa kita akan gunakan untuk interaksi dengan Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, baca Quran, taubat, fikir, renung. Bahkan kalau ada kesempatan pula, bahkan kemudahan ada dengan boleh belajar online ni, boleh pula jumpa guru yang boleh betul-betul menunjukkan jalan kita kepada jalan sebenar. Dengan tu boleh menyebabkan kita nak bertaubat, kita nak ubah norma hidup kita kepada norma hidup baru, bukan penjarakan sosial, bukan pakai face mask, tapi nak bertaubat, nak mengaku kesilapan diri, nak betulkan kecuaian kita, kealpaan kita, kecintaan kita, bukanlah pada makhluk, tapi kepada Nabi, tapi kepada Ilahi. Nak balik kepada nak mengaji, nak balik kepada berselawat ke atas Nabi, nak balik kepada mencintai sesama orang Islam kita, membenarkan akidah kita, untuk kita hidup bersyariat tepat macam mana diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudahan yang gitu. Jadi insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan perbincangan ke-8. Kalau ikut penutuplah nisbah saya sediakan ringkasan, nota ringkas ni berkenaan la ilaha illallah. Mudahan apa yang kita belajar tu dapat faham. Jadi khasnya bab penutup ni, macam mana kita nak bawa fahaman la ilaha illallah ni. Antara lain kita belajar dulu intisari la ilaha illallah ni atas nama nafi isbat tu, hadirkan balik apa kita dah belajar, betulkan fahaman nafi isbat kita. Tu istilah lah. Yang kita nak nafi, nafi apa? Makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali, melainkan Allah jua ilah. Dan bila sebut kata Allah jua ilah, Allah jua memiliki sifat ketuhanan, itulah bab paling besar yang kita kena ambil faham. Kalau pada dulu sampai malam ni pun tak faham-faham lagi, maksudnya kena taubat ngaji lain tuan-tuan.
Pasal bab ni kena faham. Kalau tuan-tuan tak faham, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun tuan-tuan pun tak ambil perhatian apa sepatutnya yang perlu dipahami, apa yang perlu diteliti, sampai sudah tak faham. Sedangkan makna paling besar sekali yang kita nak ambil dan nak hadam, khasnya nak melalui sebagai seorang Islam, Muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, muwahhidin, adalah nak ambil faham pada makna la ilaha illallah. Siapa gagal faham makna la ilaha illallah ni, macam mana nak boleh jalan lurus? Macam mana nak faham betul? Pasal dia tak faham maksud la ilaha illallah tu. Dia tak faham apa yang dia nak bersaksi. Dia nak witnessing, nak bersaksi, bersyahadah ke Allah Ta'ala. Dia tak tahu apa yang dia nak witnessing, apa yang dia nak bersaksi, apa yang dia nak mengaku, apa ikrar, apa pengakuan dia nak buat terhadap Allah Ta'ala. Khasnya dengan apa telah kita bicara, makhluk ni apa kedudukan dia, Allah Ta'ala ni siapa dia. Tanpa kita memahami dengan pengertian yang macam mana telah kita bicara dulu, gagal tu maksudnya memang kita takkan dapat kefahaman yang sebenarnya, yang sepatutnya kita kena faham. Apatah lagi kita nak bawa, nak synchronizekan dengan apa yang kita duk lalu ni, supaya zahir kita betul perjalanan mengikut syariat, dan batin kita betul sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala dalam empat-empat itibarat yang telah kita belajar dulu. Itibar zatnya, sifatnya, perbuatannya, pemilikannya. Faham Allah saja ilah dalam empat-empat konteks ni. Atas nama ilah ni, makhluk takkan ada sama sekali dari konteks atau sudut dalam iktibar, dari angles zatnya, sifatnya, perbuatannya, pemilikannya. Makhluk takkan ada duduk martabat ilah sama sekali. Dia takkan boleh ada sendiri. Jadi kena sedarlah Allah bagi ada. Inilah antara bab besar yang kita kena faham. Khasnya atau kita nak lihat penutup ini yang saya tulis itu, tumpuan makna la ilaha illallah ni, yang kita nak ambil faham berdasarkan apa telah kita belajar dengan saya sebut sekali lalu tadi, nafi isbat, adalah pada makna istilah. Jadi ada dua makna kita bicara dulu, antaranya makna bahasa dan makna istilah. Makna istilah saya sebut sekali lalu yang telah kita belajar adalah dengan makna mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma'dahu. Tu Arab dia. Bahasa lain apa dia? Nak kata Allah ni ilah ni, maksudnya Allah dia tak hajat satu pun pada makhluk dia. Makhluklah yang sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Itu bahasa pendek dia lah. Jadi fokus dia tak faham Allah ni dia ilah, dia Tuhan. Tuhan nak tengok konteks besar lita mana. Tang dia tak hajat sesuatu. Makhluklah berhajat pada dia. Di atas kita ni makhluk berhajat pada dia lah. Kerana itulah kita sembah dia. Bahkan sembah kita ke dia tu, di atas kita berhajat pada dia, kerana kita faham Allah lah penunai hajat kita. Segala keperluan yang ada pada kita ni tiada lain melainkan semua datang pada Allah Ta'ala. Sama ada keperluan zat kita, diri kita sendiri, yang direct Allah Ta'ala beri tanpa ada sebarang perantaraan. Memang Allah lah bagi ada kita, bagi hidup kita, bagi akal kita, bagi iradah kita, bagi kudrat kita, bagi mendengar kita, melihat kita, bercakap kita. Jadi siapa pun berkongsi dengan Allah Ta'ala untuk memberikan sifat tu, bahkan nak jadikan zat kita ni, batang tubuh kita ni yang jadi daripada air mani tu, boleh bertukar daripada satu kondisi kepada satu kondisi sehingga jadi macam ni. Jadi siapa campur tangan melainkan mutlak hakiki daripada Allah Ta'ala semata-mata. La ilaha illallah. Atas kita bicara bab hajat tu, Allah aja yang boleh menunaikan hajat, menukarkan kita daripada setitis air mani, jadi asalnya daripada nutfah, alaqah, mudghah, fakasawnal idhama lahma, jadikan tulang, balut pula dengan daging, khalqan min ba'di khalqin, satu kejadian lepas satu kejadian, sampai sempurna 9 bulan keluar daripada
rahim ibu, apa pun tak tahu. Huwallazi akhrajakum min fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tak ada tahu apa pun kita ni masa tu, melihat pun tak lagi, mendengar pun tak lagi, tahu menangis. Satu orang Ta'ala bagi. Siapa yang bagi jadi kita daripada asal tak ada kepada ada? Yang ni lah uluhiyat paling besar sekali yang kita kena faham. Barulah nak boleh rasa kehambaan diri, kebantungan diri kepada Allah Ta'ala. Baru kita akan ada realizing kita pada Allah Ta'ala. Kita akan boleh sedar Allah lah bagi ada aku, dan apa yang aku ada ni sebab sifat, kederat, pemilikan harta benda. Tiada siapa yang boleh berikan aku melainkan satu je, tanpa ada sekutu. Betulkan, luruskan hati sanubari kita, Allah. Mesti betul punya akidah. Akidah ni tak betul, habis. Tak ada lah kita atas nama nak jadi hamba ni ada. Kalau kita bab diri kita, zat kita Allah bagi jadi, yang tu pun kita tak sedar, macam mana nak rasa Allah bagi rezeki? Macam mana nak rasa Allah jadikan matahari? Lagi tak boleh. Kalau diri kita pun kita tak boleh pandang, yang aku ni tak boleh berdiri sendiri, melainkan berdiri aku ni dengan apa yang Allah Ta'ala beri kat aku. Macam mana kita nak rasa sedar kita makhluk Allah? Yang kalau kita sujud pun sujud jasad aja, hati tak sujud. Maksud apa? Hati kita tak faham, hati sanubari kita tak boleh capai ke Allah Ta'ala. Fikiran kita ni belum istilahnya dibuka, minda kita ni belum didedahkan, belum dipahamkan, belum dapat pengajaran, belum dapat asuhan, pendidikan, pencerahan, huraian. Macam mana nak boleh kita kenal Allah Ta'ala, boleh faham Allah Ta'ala, boleh tahu Allah Ta'ala ni siapa sebenarnya? Belum lagi. Jadi kalau kita sujud pun sujud jasad je, raga je sujud, batin tak sujud. Pasal apa tak sujud? Tak kenal, tak faham. Nak faham ni apa? La ilaha illallah. Tu bahasa pendek ni, Allah saja penunai hajat. Nak panjang, saya sebut tadi dah, taubat dengan dia lain lah. Ni nak habis lah ni, saya nak habis lah. Nak habis macam tak ada apa-apa je pun, maksudnya something wrong lah. Tuan-tuan kalau makan nasi dah habis dah seperiuk, rasa macam tak makan nasi lagi. Astaghfirullahaladzim. Sepatutnya dah habis periuk ni, lega. Boleh continuously lah lepas ni nak buat apa aktiviti panjang pasal apa ni, dah makan seperiuk ni contoh lah kan. Ni dah habis ni, tamat dah bawah tu. Sikit je saya nak bagi menutupnya, saya pun tak jalan nak panjang malam ni, nak touching sikit je untuk menutup ni tu. Rasa macam tak ada belajar apa benda dia ajar daripada awal kitab itu, daripada awal nota ni rasa macam biasa je. Astagfirullahaladzim, saya sebut itu je lah. Sebab kita memang kalau kita tak belajar betul, itulah kita punya perasaan, itulah kita faham, kita rasa kita mengaji, rupanya tak mengaji rupanya. Ya ya. Tu saya buat misal lah, kalau tuan-tuan ada daripada darjah 1 sampai darjah 6, saya buat misal untuk fikir lah kan. Sampai darjah 1 sampai darjah 6, bagi PSA UPSR matematik tak boleh buat. Misalnya satu gantang ialah 2.5 kilogram. Kalau 100 kilogram, berapa gantangkah boleh dihasilkan? Bela. Contohlah, macam tak pernah belajar matematik, tak tahu. Upah 6 tahun tu. Soalan very simple. Tak tahu lah kan, ada orang memang tak peduli langsung kan. Tapi itu saya sebut matematik. 2.5 kilo, 100 kilo nak dapat apa gantang? Berapa? Tak kira juga. Memang tak pakai kepala otak langsung. Sorry lah, saya bahasa saya kan so macam ni lah. Ya Allah, 6 tahun belajar apa benda tak tahu. Itu kalau 6 tahun. Kalau campur sekolah menengah 5 tahun lagi sampai SPM pun tak jawab soalan tu. Astagfirullahaladzim. 11 tahun sia-sia duduk sekolah kebangsaan. Tak faham saya cakap apa kan. Saya nak bagi contoh je tu. Sama lah ni.
Saya tak adalah ajar tuan-tuan sampai 11 tahun, tak ada. Mau nisbah berapa kali saya pun tak kira berapa kali itu, tapi kalau nisbah pembincangan tu, kalau 8 maksudnya 8 kali lah saya datang, macam tu kot bahasanya. 11 kali kalau tengok ada yang saya tak habiskan satu perbincangan tu, kena panjang saya baca sekerat. Kalau ada 11 tu dah ada apa keputusan lah tu, memang saya datang 11 kali baca daripada mukadimah tu. Ni yang ke-11 ni. Ni yang ke-11 ni. Maksudnya tuan-tuan rasa macam tak pernah datang sekali pun lagi. Astagfirullahaladzim, saya cakap itulah kan. Itu yang saya kata, kalau tak ada tuan-tuan taubat kena mengaji lain lah. Sepatutnya macam mana? Pemasan pertama apa dia? Yang kedua apa dia? Ketiga apa dia? Keempat apa dia? Sorry lah saya sebut ni macam ya sangat nak sebut, tengok apa nota saya sediakan. Habis tu yang tu yang kita gagal main masjid, tak dapat apa pelajaran tu. Pasal kita sebenarnya bukan belajar. Bukan belajar sebenarnya. Sorry lah sikit kan. Tambah pula datang pula memang bukan nak belajar pun. Belajar datang ni main dengar itu balik. Tak ada apa yang nak kutip pun. Hanya dengar nasihat tu, free, relax balik. Kita yang penting apa? Kalau boleh dapat duit, boleh dapat makan, nak boleh dapat kerja, ni dia boleh keluar KWSP, contohlah kan. Bagi pun 500 je, bagilah 5,000. Boleh keluar 50,000 ke? Kalau ikut, bagi je akaun aku, ikut aku lah, aku nak keluar banyak mana. Contoh lah kan. Kita kalau ikut yang tu kita hal lupa. Tapi yang mengaji ni, yang untuk mengenal Allah Ta'ala ni, macam tak ada apa-apa je. Sikit lah saya sebut tu. Saya merepek sikit lah tu, minta maaf lah. Ujung-ujung ni patutnya tak ada dah ayat-ayat macam tu dah. Tapi saja untuk peringatan situ. Kalau tak ada, nak kata apa, memang taubat kena mengaji lain lah. Pasal tuan-tuan dah tak boleh nak pakai. Tuan-tuan tak ada, blank. Yang blank blur. Terbalik saya sebut, bukan blur, blank. Apa tak tahu, benda ni marah-marah apa ni. Contohlah. Jadi atas saya sebut ringkas ni, bahasa paling ringkas penunai hajat, pendek lah. La ilaha illallah tu apa dia? La qadil hajat illallah. Jadi siapa boleh tunaikan hajat melainkan Allah. Jadi atas kita sebut dulu, Allah penunai hajat sudut mana? Sudut zat kita, sifat kita, kudrat kita, bab kederat kita, perbuatan kita, mak milik kita. Allah saja penunai hajat. Jadi siapa yang boleh tunaikan apa keperluan kita? Bahkan siapa sediakan kita? Mentari siapa sediakan? Bahkan sebut mentari tu kot jauh kan. Memang kita nak kenal tu, cuma atas pembahagian tu yang hajatnya ada dua. Untuk rumusan ni, pasal kod tuan-tuan payah nak faham zat tu apa, sifat tu apa, af'al tu apa, milik tu apa dia. Payah sangat nak faham. Otak pun dah tua-tua pun nak mengaji, lembab zat, payah, sifat pun tak faham. Gula dengan manis pun tak boleh kenal. Mana zat, mana sifat. Astagfirullahaladzim. Tak reti. Macam mana bahasan-bahasan dululah. Buat misal, nafi, isbat pun tak faham. Mana istilahi, mana lugawi pun tak kenal. Ilah hak, ilah batil pun tak kenal. Pergi yang kata antara kita bicara dulu. Allahumma salli. Zat apa dia, sifat apa dia, af'al apa dia, asar apa dia, satu-satu tu tuan-tuan tak faham apa pun rupanya. Tak faham apa pun. Jadi atas kita nak ambil ni lah, dah payah sangat. Yang lain semua tak apa nak faham. Ngaji dulu pun kot atau apa cerdik, duduk kelas sastra, kelas mempedang, kelas perekonomian bukan, kelas sains apatah lagi kan. Memang ngaji pula tu, kalau ada 20 kita kelas ke 18 ke 19. Nak kata apa? Memang slow kan, slow learner. Nak kata apa? Ambil lah ni. Ambil lah, tak boleh tak pun. Ni ambil lah, ni. Ujung lah, ujung. Kalau yang ni pun tak erti juga nak kata apa lah. La ilaha illallah ni rupanya tuan-tuan baca macam kayu dengan batu La ilaha illallah. Padan zikir apa pun tak ada. Padan kalau ada orang kata buat penat je zikir ni, Allah Allah ni zikir mengarut aja. Tuan-tuan pula sokong, padan lah. Tuan-tuan tak faham langsung zikir ni apa kerja dia, apa peranan dia. Padahal sokong paham-paham mengarut kata tak payah berzikir tau. Sikitlah saya sebut-sebut gitu kan. Kalau ikut ni, bab zikir ni masya-Allah. Kita orang Islam ni tuan-tuan, bab paling besar kita ni zikrullah. Paling besar kali dalam kehidupan kita apa? Ingat Allah.
Nak ingat apa lagi? Tuan sebut tengok sikit. Itu atas soalan-soalan brainstorming apalah kan. Ingat apa bagus sekali? Tuan sebut tak? Ingat duit habis. Ingat bini tua. Sebut rumah hancur binasa. Ingat apa? Ingat Perdana Menteri bertukar. Nak ingat apa? Ingat siang malam. Ingat malam jadi siang. Nak ingat apa? Nak ingat anak nanti dia akan jadi bapa. Oh tu ada cucu pula. Nak ingat apa? Makhluk semua binasa. Yang tak binasa ni satu lah, Allah. Dia ingat apa best sekali. Tak itu pun tak faham lagi. Ya Allah. Tuan, banyak lalai kita ni. Yang saya kata kena taubat ngaji lain lah. Ya Allah, ampunkanlah kami. Yang ni yang diajar oleh ulama kita. Rabbana zalamna anfusana. Nak kata apa lagi? Ngaku je lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Kok tuan-tuan semua wali-wali apa kan. Taat sentiasa Allah Ta'ala, zikir sentiasa. Mengaku je lah. Kita walaupun kita bersungguh tak, cuba sedaya upaya untuk tauhid Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, taat setaat-taat yang ada dia, tinggalkan apa saja larangan dia, walaupun sekecil-kecil perkara makruh ke, atas nama ambil atas nama nafsu, sampai lalai pada Allah Ta'ala ni. Dalam duk taat macam tu pun duk mengaku lagi ke Allah. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, banyaknya kami zalimi diri kami. Bayang tengok Nabi Adam pun dia kata dia zalimkan diri kita. Takkan kita tak nak mengaku diri kita zalim diri kita sendiri? Takkan nak kata aku ni bagus taat, aku ni tak pernah lalai langsung dengan Allah Ta'ala, aku ni bagus, excellent Muslim yang marvelous. Apa seumpama tu? Marvelous punya careless. Sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Ni kan. Jadi bahasa paling ringkas untuk faham siapa Allah ni. Allah pun naik hajat. Dan hajat ni atas bahasa ulama ada dua jenis hajat. Pertama dipanggil hajat anfus. Anfus tu daripada nafsun, diri. Hajat Allah Ta'ala dia yang tunaikan. Hajat apa? Hajat ada pada diri dah, zat kita. Dia bagi jadi zat kita, dia bagi sifat kita, dan sifat yang kita nak pandang itu pun saya sebut dah. Ada 7 sifat besar yang dia beri. Kalau dia tak beri yang ni, tak ada erti kita hidup atas muka bumi ni. Dan tak ada siapa pun boleh kongsi nak bagi jadi zat kita. Dan 7 sifat yang sangat besar ni, yang kita dah belajar 7 ni, khasnya belajar kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang tu asalnya semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anugerahkan sifat tu kat kita. Dia bagi kita hayat, dia bagi ilmu, dia bagi iradat, dia bagi kudrat, dia bagi sama, dia bagi basar, dia bagi kalam. Ni yang dipanggil hajat anfus. Dia bagi jadi zat kita, dia bagi jadi sifat kita. Dan semua sifat kesempurnaan dia bagi kat kita. 7 ni. Yang lain tu kau tak sebut pun tak apa dah. 7 ni Allah bagi kat kita. Bila dia bagi kat kita, semua ni terhimpun atas istilahnya quwwah. Yang kita dah belajar tu. Yang tu lah, dengan quwwah ni lah ada af'al kat kita, ada perbuatan kat kita, yang kita diajar ungkapan la haula wala quwwah illa billah. Tu tauhid dah tu. Tak ada haul dan tak ada quwwah melainkan Allah yang beri. Jadi quwwah ni apa? Quwwah ni satu bahasa pendek untuk menunjukkan daya, boleh buat perbuatan. Perbuatan apa? Boleh buat quwwah melihat, quwwah mendengar, quwwah bercakap, quwwah membuat, quwwah ada kehendak, quwwah fikir ilmu, quwwah boleh hidup. Jadi quwwah ni satu perkataan yang menghimpunkan 7 sifat-sifat besar yang Allah Ta'ala beri itu. Bahasa pendek dia quwwah. Siapa bagi kita quwwah melihat? Allah. Siapa bagi kita quwwah mendengar? Allah. Siapa bagi kita quwwah bercakap? Allah. Siapa bagi kita quwwah boleh berjalan, gerak, makan, minum? Siapa? Allah. Siapa bagi quwwah kita nak ada kehendak main mengaji, main masjid, berjemaah, nak mengaji, nak taat? Allah. Siapa bagi quwwah kita akal, boleh fikir, boleh ingat, boleh faham? Allah. Siapa bagi quwwah pada kita untuk kita boleh hidup? Jantung boleh berfungsi, pernafasan, paru-paru, darah boleh mengalir, semua sistem yang ada ni
tak jadi tersumbat apa. Masya Allah, 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 Allah. Ini ada lain. Dengan kuah dia bagi ni, boleh pula kita bekerja pula tu, dapat pula menjana pendapatan, dapat duit macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau kira dalam SP tu berapa? Ada 400,000 punya dalam simpanan. Masya Allah. Tu akaun 2, akaun 1. Contoh lah kan. Contoh macam mana? Kita duk rasa kita punya, tak rasa pun limpah kurnia orang Ta'ala bagi. Yang tu yang simpan tau, yang dah mentah ke darah, yang jadi taik, itu berapa persen dia tu? Yang tu yang simpan dengan dia punya faedah-faedah pun, yang kita duk pakai setiap bulan habis. Yang tu daripada mula kerja. Yang masa tak kerja lagi, masa tu kita di bawah saraan bapak kita, mak kita bagi kita makan minum, yang tu tak kira lagi. Yang tu banyak mana? Siapa bagi? Inilah kita belajar tauhid untuk anda faham siapa anugerah tu. Ya Allah, la ilaha illallah. Benarlah Allah Ta'ala kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak boleh hitung. Kalau ada satu alat yang kita manusia reka untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi, wasak alat dulu, wasak, punah sebelum boleh kira. Siapa? Allah Ta'ala sendiri kata la tuhsuha, kamu tak boleh nak menghinggakan dia. Kiralah tengok berapa liter air yang kita dah minum. Itu tak ada. Berapa molekul oksigen yang dah masuk, berlaku pembakaran dan membebaskan karbon dioksida, wap air, dan tukarkan makanan yang kita makan tu, khasiat yang dah masuk dalam perut kita tu bertukar menjadi tenaga. Ada tenaga yang telah digunakan, ada tenaga yang disimpan dalam badan kita dalam bentuk lemak apa sebagainya. Macam boleh kira. Mengaku je lah, ya Allah, semua datang pada engkau. Antal mu'ti la mani'a la mu'tiya illa Allah, illa iyyak, illa anta. Tak ada siapa boleh beri, tak ada siapa boleh menghalang, tiada siapa mengurnia, memberi kurniaan, merezeki apa saja yang berlaku kat kita ni, semua Allah, Allah, Allah. Tu antara la ilaha illallah tu, penunai hajat tu. Kita dah lah yang tu makan tu, ni aircon lagi, boleh sejuk lagi, cahaya lagi, malam lagi, lampu lagi, kapet lagi makan nasi lagi, air lagi, ais lagi, timur lagi. Masya Allah. Ni duit lagi ni. PKP nama je PKP, tapi makanan dah siap dah peti sejuk. Berapa hari lah tu simpan. Beli siap-siap lah tadi. Nak kena duduk dalam rumah ya. Contoh kan. Tuan-tuan tak boleh wali-wali tak simpan begitu. Hari-hari pergi kedai. Tuan, semua tu nak bagi faham dan dapatkan tauhid ke Allah, 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 Allah. Mati macam ni lah. Kita sedar ke Allah Ta'ala ni lah. Faham Allah yang bagi semua ni kat kita. Inilah nama dia, hidup dalam iman, mati dalam iman. Ni ada. Inilah hidup dalam iman, mati dalam iman. Jadi iman ni bila nak iman ni? Iman ni 24 jam iman. Iman ni duk hidup ni. Asyhadu Allah beri, Allah beri. Boleh sampai bergelah hulu main sini ni, Allah beri, Allah beri. Tu jauh, yang dekat pun Allah yang beri sampai ni. Alat kenderaan, kereta, motor, siapa pergi sampai? Allah, 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 Allah. Inilah tauhid, inilah iman. Inilah kita bicara, inilah Allah lah ilah. Kita tak boleh duduk tempat ilah. Kereta bukan ilah, motor bukan ilah, kaki bukan ilah, matahari bukan ilah, duit bukan ilah. Bukan matahari, masih siang, malam, apa tak? Kita sendiri bukan ilah. Ilah ni Allah. Nisbah nak boleh tunai hajat ni Allah, 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 Allah. Tu bahasa pendek dia, penunai hajat. Cuma kita ni selalu tak pandang hajat ni, hajat anfus ni. Selalu duk panjang hajat macam mana? Kalau boleh nak bebas, tak kena COVID, sehat, boleh berlari, boleh melancong luar negeri, boleh makan angin, rumah besar, tukar kereta baru. Contohlah kan. Kita duk panjang, itulah hajat. Dah. Yang tu yang kita tak rasa Allah Ta'ala belum tunai satu benda pun yang aku minta. Minta sampai sekarang dia tak bagi-bagi lagi. Inilah kita. Inilah tumpah kita, nampak? Inilah mangkuk ayun kita. Yang dia beri kita tak pernah rasa hadir hati pemberian dia.
Yang kita duk kecapi pun tak rasa dia anugerahi, tak pernah putus-putus dia bagi. Yang kita nafsu ni duk pandang apa yang tak dapat lagi, yang kita duk cari yang tak puas hati, kita duk rasa Allah Ta'ala tak bagi apa lagi pun kat aku. Itu yang wa kana aktsaran nas, inna aktsaran nas wa kana al-insanu aktsaran nasi syai'in jadala. Apa banyak mulut je baca. Manusia ni dia paling banyak sekali bangkang ni bila bangkang ni bila tak faham hajat anfus ni yang Allah Ta'ala beri ni kat kita. Kita duk gaduh nak cari bukan hajat pun, tapi nak mewah ni yang kita cari, yang kerja tak dapat lagi. Kita duk kata Allah tak tunai apa pun permintaan aku. Nampak? Inilah kufurnya kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ampun kita, kelayanan kita, tak pedulinya kita, tak kenalnya kita, tak realize-nya kita, tak apa lagi, witnessing-nya kita apa yang telah dianugerah kita. Itu antara surah yang ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat tu ulang 33 kali dalam surah Ar-Rahman tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Daripada awal Quran tu Ar-Rahman, Allamal Quran, awal Quran awal surah tu. Allamal insan, allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai belakang tu semua Allah Taala dengan datang persoalan apa dia? Mana dia satu nikmat yang Allah Taala beri ni yang kamu semua nak dustakan? Ada? Kita orang kata tak ada. Tapi tak ada tu, apa benda yang kita tak boleh nak dustakan tu apa dia? Ni para ulama kita, dia dah sediakan kat kita untuk jadikan bahan fikir kita, bahan untuk kita amati muhasabah diri. Apa dia ni? Allah lah penunai hajat setiap masa, setiap ketika. Dia tak pernah abai dan lupakan kita. Tak mana? Hajat anfus besar sekali. Saya bagi sedikit nota tu. Hajat anfus ni adalah kurniaan Allah SWT secara langsung kepada kita tanpa perantaraan. Atas sifat, itulah 7 sifat yang utama pada diri kita, iaitu hayat, ilmu, iradah, kudrat, sama, basar, kalam. Tadi pun saya dah sebut, yang ni dalam konteks sifat. Hajat anfus besar sekali, dia bagi apa? Zat kita, dia bagi diri kita. Air mani yang kita daripada air mani, asal tak ada pun dijadikan untuk sumber sebab jadi kita ni air mani yang keluar daripada ayah kita. Asal kita macam mana? Tak ada pun lam yakun syai'an mazkura. Allah wujudkan aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu yang diajar oleh ulama kita, hadirkan dalam hati. La ilaha illallah ni antara qadil hajat mana? La maujuda illallah. Tak ada siapa yang hakiki wujud melainkan Allah. Aku ni apa? Aku asal tak wujud. Makhluk semua tak wujud. Siapa bagi wujud? Allah lah yang hakiki wujud, wajib wujud, sedia wujud, baqa wujud, berdiri sendiri wujud. Dia tak hajat pada apa-apa pun. Aku ni apa? Aku ni asal tak wujud. Allah wujud aku. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Mula-mula sekali. Lepas tu apa? La hayat illallah, la ilma illallah, la iradah illallah, la qudrah illallah, la sama' illallah, la basar illallah, la kalam illallah. Atas saya dah sebut tadi, yang tu bab sifat. Bab perbuatan pula, la quwwah illallah. Bab milik pula, la milka illallah. Tak ada satu apa milik hakiki, pemilik betul-betul pemilik ni hanya Allah. Kita bukan pemilik hakiki, kita pemilik sementara, pemegang amanah. Bahasa moden sikit, we are just a manager. Kita under manage, ya, kan? Kita faham manager ni jadi buah besar, kan? Manager ni orang yang hanya urus saja. Ambil mana, pegang, lepas tu belanja mana, pakai ke mana. Tu je kita. Kita bukan zat badan kita, aku punya, ikut aku nak buat apa. Bukan. Faham macam tu salah, sesat. Yang sesat tu tak dapat hidayat tu. Kita sesat, kita tak adalah sampai sembah tokong, tak adalah. Tapi sesat tak mana? Tak ada sedar ke orang Ta'ala? Na'udzubillah. Tak ada realizing ke orang Ta'ala? Tak ada.
kita nak witnessing pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Kau yang jadikan aku, anta khalaqtani wa ana abduka. Kau yang cipta aku ni hamba Engkau ya Allah. Wa abu bi zambi, aku mengaku dosa aku banyak sangat. Dosa apa ni? Dosa kita tak pernah sedar. Allah Ta'ala beri kita, Dia bagi kita ada, Dia bagi kita hidup, Dia bagi kita akal. Tak pernah rasa Allah yang beri. Kalau tanya memang siapa bagi akal? Allah. Tanya baru boleh jawab. Tapi sendiri nak sedar, nak realize Allah Dialah satu-satunya yang beri ni. Tak. Tentu yang kena keluar daripada lalai ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kelalaian ni. Yang tu dipanggil hajat anfus. Besar sekali. Tuan-tuan tak tengok apa coronavirus apa ni, bila dia nak habis pun tak pandang tak apa. Tapi pandang aku ni Allah Ta'ala jadi. Alhamdulillah. Walaupun kena kurung PKPP ke D ke, atau PKP yang ada kan. Betul? Perintah Kawalan Pergerakan Kecuali Pahang Kelantan Perlis tu kan. Itulah saja kita main-main bahasa sikit tu. Sekali pun tak pandang tu. Yang pandang Allah yang jadi aku. Walaupun duk kena kurung dalam rumah, tak boleh bergerak apa-apa pun. Walaupun umpama macam Nabi Yunus kena duduk dalam perut ikan, nyawa tak lah beri lagi. Dia tak ada faham lain. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Aku ni apa? Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Inilah Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi Rasul punya jalan. Dia bukan gaduh pandang jauh-jauh. Dia kan gaduh pergi planet matahari, pergi kat Mustari, pergi planet Pluto, pergi sistem cakra suria lain, boleh explore sana. Tak payah. Dia cukup dengan apa Allah Ta'ala bagi jadi aku duduk dalam perut ikan, kena telan dengan ikan, nyawa dia bagi. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Aku ni apa? Subhanak, Engkau tak ada apa kurang pun ya Allah. Yang kurang ni aku. Kuntu minaz zalimin, kuntu minaz zalimin, kuntu minaz zalimin. Nabi dengan Rasul kita belajar bab akidah, macam mana keadaan mereka. Mereka ni amanah, dengan mana ismah, maksum, tak ada apa dosa tuan-tuan. Kita dosa banyak, cuma tak mengaji apa dosa kita. Mudah-mudahan dalam ampun kita semua. Untuk apa? Dalam keadaan tak ada dosa, dia boleh kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kuntu minaz zalimin, kuntu minaz zalimin. Aku ni orang yang zalim ya Allah. Aku ni banyak zalim diri aku ya Allah. Aku banyak zalim diri aku ya Allah. Inilah pelajaran yang kita kena belajar. Tauhid dah betul, fiqh dah cantik, dah faham rukun syarat. Nak apa pula ni? Inilah nama pelajaran tasawuf kena ngaji. Itu yang kena belajar tasawuf tu. Tasawuf ni apa? Nak belajar adab kita dengan Allah Ta'ala. Adab dengan makhluk suku. Ada benda kita dah belajar adab. Taat zahir dah ada. Apa yang tak ada lagi kat kita ni? Taat batin. Taat batin apa dia? Nak zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala. Apa lagi ya? Rasa berhajat pada Allah Ta'ala, rasa syukur ke Allah Ta'ala, rasa pemberian Allah Ta'ala, rasa pergantungan diri dengan Allah Ta'ala, rasa berharap pada Allah Ta'ala, rasa minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Tambah kena bala-bala macam ni. Ya Allah, ilaika arju, la arju siwak. Aku tak harap lain mana Engkau ya Allah. Ihdina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Peliharalah kami apa benda yang telah Engkau takdirkan, benda buruk atas kami ni. Cukup tu. Walaupun khususan virus corona kita tak sebut. Sikitlah saya sebut gitu kan. Faham perjalanan tauhid ni. Kita kadang perlu doa khas. Benda mudah aja sebenarnya bab tauhid ni. Pandang diri apa Allah Ta'ala beri, dapat tauhid. Benar? Mudah Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita. Sebab ni dia tak ada lain untuk balik mendapat tauhid pada Allah Ta'ala, melainkan rujuk ke Allah Ta'ala. Bagi kenal pengetahuan yang sangat asas kita dalam bab berhubungan dengan Allah Ta'ala ni, apa dia? Aku makhluk, Allah khalik aku, dia cipta aku asal tak ada, dia bagi ada. Totally aku ni zat, sifat, perbuatan, milik, berhajat pada Allah Ta'ala, mutlak, semutlak-mutlaknya berhajat pada dia. Allah ilah mutlak, aku ni mutlak berhajat pada dia. Semutlak. Baik. Kemudian atas nama istilah hajat yang kedua dia panggil hajat afaq.
Hajat afaq ni ialah kurnian Allah Ta'ala kepada kita melalui perantaraan. Dia bagi apa? Menafas, minum, makan, cahaya, tempat tinggal, perlindungan diri, tempat macam-macam hal lah. Nak sebut tu banyaknya senarai keliling kita ni. Jadi yang tu pun kena kenal pemberian Allah Ta'ala paling besar sekali. Tutup guru kita duk ajar, tengok ampus tadi. Kita kadang gaduh nak tengok macam mana nak boleh dapat syuhud Allah Ta'ala, pandang Allah Ta'ala, lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala bagi ni. Quran bagi syarat wa fi anfusikum afala tubsirun. Kat diri kamu pun kamu tak tengok ya? Tak berakal kamu. Saya kena ayat-ayat macam tu tuan dengan tutup guru masa duk ngaji dulu. Oh, tersedak tersentak kita. Tu, oi, betul juga. Gaduh nak tengok benda jauh-jauh untuk boleh kenal Allah Ta'ala kat batang tubuh diri kita. Kita ni mimma indafik, daripada air yang keluar pancut. Air apa? Air apa keluar pancut? Air mani lah. Tu kita. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Manusia ni kata Allah Ta'ala kena tengok daripada apa dia dijadikan. Khuliqa mim ma'in dafiq. Ni kita. Ini jalan tauhid. Jalan tauhid apa dia? Boleh rujuk, boleh kembali tengok siapa, apa usul kita, asal kita siapa. Itu sebut air mani. Apa? Sebelum air mani, asal kita tak ada, ma'dum. We are nothing asalnya. Tengok jadi something macam mana? Tak ada siapa beri kita except Allah Ta'ala. Baik. Jadi hadirkan di hati hingga sebati, sehingga Allah tidak akan dilupakan sama sekali, kerana dialah Allah lah yang sentiasa menunaikan hajat keperluan kita tanpa putus-putus. Yang tu yang nasyid-nasyid tutup guru kita, orang yang faham akidah ni, dia buat nasyid simple lah tuan. Kod kita lah pula tak berhati. Saya nak nyanyi sikit malam ni. Apa dia? Nyanyi nasyid lah. Tak mana ni untuk faham Allah Ta'ala bagi tak putus-putus ni. Nasyid. Dua nasyid tu dipopularkan oleh kumpulan hijah lah. Suara tak sedap, saya nak ambil sikit je. Apa dia? Hidup ini bagai lampu dinding. Bisa dengar kan? Dengar kan, tapi tak faham. Yang dinyalakan di malam hari, bila minyak telah kering, ia akan pasti padam sendiri. Kita tahu nyanyi ya, tak faham betul lah. Kalau faham jadi ahli tauhid lah. Kod lampu dinding ni nampak kuno sangat. Kita pun tak pakai lampu dinding lah. Tambah lampu zaman saya kecil, saya dah lagi, saya sedar tuan. Lampu pakai minyak tanah, sumbu. Dia panjang, bila dia dah orang tak apa dah jadi arang tu, tarik. Saya dah lagi zaman tu. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya dan. Bila minyak kering yang padam sendiri. Kita tukar sikit lirik tu. Hidup ini macam lampu elektrik. Tekan suis menyala di tengah. Macam mana lampu nak nyala kalaulah elektrik tak ada. Bunyi gitu. Dia tukar lirik. Kau nak sedar kan? Jadi saya nak cerita ada electricity dan only the lamp akan menyala. Bujang putih campur orang Melayu itu lah kan. Lampu akan menyala, hanya ada electricity lah. Ni kita boleh hidup ni kalau Allah Ta'ala bagi nyawa kat kita, roh kita ni ada baru Allah Ta'ala boleh hidup lah. Itu je. Ayat tu, nasyid tu, itu je. Nak lagi faham ni. Mati siapa? Bukan coronavirus. Itu sebab. Memang coronavirus pun bukan dia bagi mati sebenarnya. Betul kan? Mati siapa? Memang ada diabetes, ada lemah jantung, sikit lah. Tuan-tuan tak percaya, dengar tengok dia punya saudara dia bagi berapa orang mati tu. Memang nak mampus lah. Kasarnya bahasa. Iya kan? Yang mati saja disabitkan beres. Tu kata ada manipulasi semacam, ada something lah. Yang bagi suruh penjarakan sosial apa ni pun sampai Jumaat tak ada. Bukan para ulama kita, tu WHO. Hadis Nabi tak sebut gitu. Panjang tu kalau saya syarah tu. Saya sebut macam tu padan dah. Apa saya nak sebut tadi ni? Nak kata yang mati yang kita bukan coronavirus. Mati ni Allah Ta'ala tak bagi kita nyawa mati. Kita duk pandang coronavirus, yang takut coronavirus.
takut gila punya kan. Ada orang takut gila punya, nak keluar orang, oi tak boleh. Oi, corona. Oh, takut macam tu. Sembahyang tidak je. Tauhid tak mengaji pun. Allah Ta'ala tak dikenali pun. Tauhid macam tak ada apa-apa. Pelajaran tauhid ni macam tak ada apa-apa. It's nothing. Oh, nothing. Oh, tapi kat corona virus dia rasa something. Oh, astagfirullah. Mudah Allah Ta'ala ampun dosa kita. Banyak sangat kita lalai ni tuan-tuan. Padahal Allah lah yang menunaikan tanpa putus-putus ni, continuously. Itu yang bila dibagi kita continuously, kita pun kena apa, always witnessing. Itu yang itu kita punya pelajaran. Saya duk syarah kat tuan-tuan. Kita ni nak asyhadu ke Allah Ta'ala ni, dia fi'il mudhari', dia adalah present tense, bukan saja present, tapi present continuous tense. Aku saksi ni, Allah hidupku, Allah jalan aku, Allah kederat aku. Ni sampai lah ni pun boleh menyawa lagi. Alhamdulillah. Boleh bercakap lagi. Ada umur 50 dah, 60 dah, 70 dah. Dia bagi sihat lagi. Ada penyakit, tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah. Allah bagi semua. Allah bagi semua. Kalau orang kata, pandai awak jaga kesihatan ni, tak ada jaga pun, balut ni semua. Allah yang bagi sihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kewajipan kita apa kan? Kenal ke Allah Ta'ala. Itu je. Rojok Allah Ta'ala, itu je. Sikit sangat kan pelajaran kita nak faham ni. Kita nak dapat jadi ahli tauhid ni sikit aja. Apa dia? Sedar Allah bagi. Ya, dapat tauhid. Cuma lagi orang kata kerap ingat, lagi sedar kita, makin sedar kita Allah lah yang beri. Itulah menunjukkan bahawasanya kita bukan blur, bukan blank dengan Allah, tapi sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Satu jalan dia apa? Zikir. Dan zikir saja tak faham, tak cukup. Zikir dan fikir. Nak fikir apa? Allah bagi ada aku. Cukup. Lupa lagi Allah bagi ada aku. Lupa pula astagfirullahalazim. Allah bagi ada aku. Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duk terasa ubat bagi makan, bagi ada aku. Makanan bagi ada aku. Duit yang menyebabkan aku jadi sihat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Apa akidah aku ni nak mampu dah ni. Astagfirullah. Silap ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah hidup aku. Allah bagi ada aku. Allah bagi sihat aku. Cuma kita tak rasa benda macam tu salah. Itu masalah kita. Kita dah rasa okey apa? Maintenance apa? Main masjid tak tinggal-tinggal lagi. PKP pun boleh datang masjid apa? Orang lain tak datang pun aku datang apa? Kita duk pandang pada sudut macam tu. Yang tu yang saya sebut tadi, tu yang kena mengaji atas lanjutan further information, apa kita punya pelajaran yang kena belajar atas yang nama istilah tu, yang ilmu tasawuf tu. Baik. Bahkan kata dia, bagaimana Allah Ta'ala ni boleh dilupakan, melainkan orang yang lupa dengan Allah Ta'ala ni ialah mereka yang belum faham maksud la ilaha illallah. Tak mana la ilaha illallah yang kita nak fokus ni? Allah saja penunai hajat. Very short, very short. Ini atas pendek kan. Bagi panjang, ni panjang muntah hidup pula. Apa dia? Allah saja penunai hajat. Ni boleh Allah hajat. Jadi kita lapar, itu ada orang sedia makan. Alhamdulillah. Sedarkan ke Allah Ta'ala tu. Kita balik ni nak jalan ni dok, tayar motor pancit. Tengok, ada pula ada orang menolong, bawa kita pergi kedai, bawa kita motor. Ada pula ailak lagi dia angkut, bawa kita. Tak apa saya hantar kat rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita punya kewajipan apa? Realizing kita kat dia. Kita apa? Kita witnessing ada Allahu semua. Alhamdulillah. Aku tak nak fikir benda ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ni yang dipanggil tawakal ke Allah Ta'ala, serah ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, i'tiqad ke Allah Ta'ala, iman ke Allah Ta'ala. Inilah iman. Jadi orang yang lupa pada Allah Ta'ala ni, tiada yang lupa melainkan mereka yang belum faham maksud la ilaha illallah. Orang faham la ilaha illallah, la ilaha illallah ni lah apa dia punya ayat atau perkataan untuk freshkan, untuk evergreen dengan iman dia. Yang nak zikir pun selalu tutup imam apa orang nak zikir dia sebab apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada hadis Nabi pula dia sebut jaddidu imanakum dengan la ilaha illallah. Always refresh your iman. Macam mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. This
one of the word that make your iman fresh. Cuma macam mana nak boleh iman fresh? Ambil mana dia, Allah qadi hajat, Allah penunai hajat. Kita ni berhajat, nampak zahir berhajat makan, minum, tempat tinggal, duit, tapi sebenarnya berhajat ke orang Taala. Tu perantara untuk sampai kat kita. Tiang, kalau yang tu boleh melalaikan kita daripada sedar Allah penunai hajat, tengok hajat anfus tadi. Apa dia? Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku. Yang tu memang tak ada siapa boleh kacau. Kalau tengok makan minum, bos bagi kat aku, kerajaan bagi sumbangan kat aku. Kalah kita kan. Jiran bagi kuih kat aku, orang ni bagi duit kat aku, bapak mentua bagi bantuan kat aku. Terima kasih pak mentua. Tak ingat Allah Taala lah. Dia boleh lalai kan. Tuan-tuan tak apalah wali-wali tak lalai. Bila lalai ni macam mana? Jangan tengok hajat afak tu, tengok hajat anfus. Apa dia? Allah bagi hidup aku. Hidup ni tak ada siapa boleh bagi. Pak mentua tak boleh bagi, bini tak boleh bagi, anak tak boleh bagi, makanan tak boleh bagi, minuman tak boleh bagi, doktor pakar tak boleh bagi. Allah yang boleh bagi yang ni. La ilaha illallah. Baru tauhid. Satu jalan nak tauhid kena tengok hajat anfus. Jangan tengok hajat afak. Tengok hajat afak habis. Apa dia? Kita ni kalau tak ada matahari susah hidup kita. Mula matahari. Ada yang sampai macam tu. Kita tak adalah sampai tahap macam tu. Itu matahari, kita taklah macam tu. Tapi ada orang tak ada majikan. Majikan ni kalau dia tak terima aku sebagai pekerja dia dulu, tak tahulah terima kasihlah bos. Wah, terima kasih. Wah, macam ni, terima kasihlah bos. Kalau tak sampai tahap macam ni pun, ada hati tak kita dengan bos? Tuan-tuan tak boleh wali-wali, tak ada hati pun dengan bos. Semua hati dengan Allah Ta'ala aja. Masya Allah. Masya Allah. Tapi jangan tak tahu, boleh ke dapat macam tu? Boleh. Dia punya kaifiat apa dia? Pandanglah hajat anfus. Jangan tengok hajat afak. Hajat afak ni dia ialah antara benda yang akan menggagal kita. Bahkan yang kita tengok bukan saja hajat. Kita tengok ni mewah dah. Kita nak luxury. Bahkan tak puas-puas. Bukan hajat dah pun. Memang lebih dah hajat dah. Rumah ni kalau ikut kecil besar ni, padan dah duduk. Boleh baring tidur. Ada dah. Kalau boleh nak besar lagi. Ada bumbung lagi. Besar lagi. Bukan hajat dah tuan. Apa dia? Melampau lah. Masa dah tu. Yang tu yang menyebabkan kita lupa ke orang Ta'ala tu. Kalau tengok kita punya asal usul balik, istilahnya kalau jadi macam ular menyusul balik bawah akar. Aku lah mani je. Ni dia bagi jadi alhamdulillah. Tak ada kereta, basikal ada, motor ada. Tak ada kereta baru, kita buruk boleh jalan juga. Laju pada kereta lama lagi. Yang kereta baru lagi, alhamdulillah. Tu jalan ni dah. Ni pula macam mana? Tak putus-putus dia bagi lampu macam lampu dinding, macam lampu elektrik. Sentiasa duduk menyala, sentiasa duduk hidup lagi ni. Alhamdulillah. Baik, makhluk kalau gitu adalah natijah daripada afal Allah Taala. Ini pun kita bicara dah dulu. Sekalian asar ni, sekalian makhluk yang ada yang kita dah tengok ni adalah menunjuk pada zat muasir. Ini kaedah nak merenung Pasal Allah dia buat makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah. Jadi matahari ke bulan ke bos kita ke anak ke isteri kita sendiri pun siapa bagi jadi? Allah bagi jadi. Jadi semua makhluk ni kalau ikut atas kaedah ulama tauhid kita, dia orang yang memang faham perjalanan tauhid ni, memang orang kata apa dah jadi hati sanubari ingat Allah Taala ni. Tak ada apa yang dia tengok pada makhluk ni melainkan dengan tengok makhluk dia sedar besar sekali pada Allah pencipta makhluk. Simple aja dia punya fahaman tauhid dia. Ini masih simple je pun kan. Enggak saya boleh sebut. Pasal makhluk tak ada makhluk boleh jadi sendiri. Makhluk mesti Allah yang bagi jadi. Sepatutnya tengok makhluk, ingat siapa jadi dengan makhluk. Cuma nak dapat hati yang orang kata apa? Senipis ini, setulus ini. Secerah ini. Boleh faham, boleh hadir hati ke orang Ta'ala. Dia tak ada jalan lain, kena bersihkan hati. Apa jalan bersih hati ni? Dosa memang kena tinggal. Lalai pun kena keluar daripada lalai. Jadi apa jalan keluar daripada lalai? Zikir, fikir. Kena hidup new normal. New normal tu bukan normal kita COVID ni, bukan. New normal kita bicara bab kita ni, apa new normal? Zikir, fikir.
Zikir. Itu kita yang new normal. Kalau new normal makin jarak sosial, makin tak main masjid, makin tak main Jumaat, tu punah. New normal kita dalam kita mengaji tauhid apa? Makin banyak zikir, makin damping Quran, makin banyak istighfar, makin banyak muhasabah diri, makin banyak kita untuk berbakti ke Allah Taala. Macam mana? Sedar siapa mempunyai diri, daripada mana kita boleh ada mempunyai diri. Allah yang mencipta kita, dialah yang wujud hakiki. Sikitlah bahasa-bahasa gitu. Baik. Jadi bahasa lain nak sebut kata asar ni adalah menunjuk pada zat muasir. Makhluk menunjukkan zat makhluk. Astagfirullah. Saya sebut. Makhluk menunjukkan zat yang mencipta makhluk. Makhluk menunjukkan pencipta dia. Makhluk menunjukkan pencipta. Ayat tu simple, tapi nak cerah mata hati tu, bantuan dia zikir. Mudah, Allah Ta'ala mudahkan kita. Bahasa lain, baharunya alam adalah menunjukkan qadimnya Allah Ta'ala. Itu bahasa-bahasa ulama tauhid lah. Alam ni baru berubah. Tadi siang ni malam, macam mana? Allah lah yang jadikan siang malam. Allah bukan siang malam. Allah tak dilalui oleh siang malam. Allah tak berubah apa-apa pun, dulu, kini, selamanya. Macam itulah dia. Makhluk yang berubah-ubah. Makhluk berubah ni nak menunjukkan Allah qadim, Allah tak berubah. Makhluk yang berubah, dan yang mengubahkan tu Allah. Allah tak berubah. Allah lah yang mengubahkan alam. Dia statement tauhid macam tu. Dan kelebihan akal hati ialah dapat mengenal Allah Ta'ala. Allah puji orang yang berakal. Jadi dengan kita ada ilmu, kepahaman macam ni, kita dia akan barulah istilahnya ada akal. Orang akal ni apa? Orang boleh kenal Allah Ta'ala. Dia boleh realize Allah Ta'ala. Dia boleh faham makhluk, apa kedudukan makhluk, Allah, apa kedudukan Allah Ta'ala. Letakkan tempat yang betul. Orang ni Allah Ta'ala puji, orang berakal. Mudah Allah Ta'ala bagi kita jadi orang berakal. Sekali lalu ayat Quran tu, Allah Ta'ala sebut inna fi zalika la zikra li ulil albab. Banyak Quran seumpama ini. Ayat Quran sebelum daripada inna fi zalik ni, Allah Ta'ala cerita macam-macam kejadian Allah Ta'ala bagi jadi. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kejadian yang bagi jadi, siang, malam, langit, bumi, laki, perempuan, sihat, sakit ni, siapa urus sebenarnya? Semua tu adalah peringatan untuk menunjukkan kejadian tu adalah daripada Allah. Dialah Tuhan. Tak ada siapa berkongsi dalam bab ketuhanan ni, melainkan Allah sajalah Tuhan. Orang yang ulil albab, ada akal, dia memang akan sedar, realizing dia punya witnessing dia Allah. Sekejap lagi, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sama juga ayat Quran ni pun sebelumnya ceritakan macam-macam makhluk Allah Ta'ala bagi jadi, siang malam, kejadian awan, hujan dan apa sebagainya. Dan kata Allah Ta'ala hujung tu apa? Semua kejadian ni kalau orang ada akal, dia akan berfikir semua tu menunjukkan Allah Ta'ala yang menjadikannya. Semua berurusan pada Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh jadi sendiri, makhluk tak ada sifat sendiri, tak ada af'al sendiri, tak boleh ada milik sendiri, melainkan semua datang pada ilahi. Siapa boleh faham yang tu? Ini adalah ulin nuha. Masuk ulin nuha ni ulin zawil ukul, orang yang ada akal. Lagi, inna fi dzalika la ibratal li ulil absar. Satu lagi gelaran Allah Ta'ala beri, orang boleh ingat Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala, realize Allah Ta'ala. Mereka ni ialah ulil absar. Lagi, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Orang yang boleh faham, kenal Allah Ta'ala. Contoh macam lampu dinding tadi, boleh faham. Oh, Allah bagi jadi aku, Allah bagi hidup aku. Tengok lampu je, oh ada elektrik, boleh menyala lampu ya. Oh, Allah bagi aku hidup. Allah ada, Allah maka aku hidup. Dia akan terus tengok keliling ni. Macam mana tengok keliling ni, dia boleh faham sabab untuk boleh menjana dia. Terus boleh faham, aku ni Allah lah yang mengadakan aku. Orang lembut hati memang dapat ke? Jadi macam mana nak lembut hati? Tiada jalan lain boleh lembut hati melainkan kena banyak zikir pada ilahi. La ilaha illallah. Banyak muhasabah diri. Jaga jangan buat maksiat. Itu antaranya. Maksiat penghalang.
maksiat mata, tangan, kaki, hati. Lagi apa? Makanan hendaklah dipelihara. BMO, buy Muslim only. Jangan Muslim first. Kalau buy Muslim first, secondly beli dekat orang kafir, tu tak mau. Bahkan ulama-ulama kita aja buy Muslim only satu. Bahkan Muslim pun not ordinary Muslim, mesti yang the true Muslim. Yang tu kot bunyi kita sikit. Tengok orang Islam tapi tudung tak pakai ketat. Aku tak makan dah kedai ni. Tambah tengok pakai subang, calit 4 lain macam mana? Lagi tak usik aja. Tengok biskut apa? Hua tai, sun fat. Letak ah, usik tak usik ah. Ini kita tengok air, Yu Yap Seng ada tak? Yu Yap Seng. Oh, sedap air ni. Air soya dia kalau minum very class. Yu Yap Seng. Dengar nama pun jijik lah dengar tu. Yu Yap Seng. Biskut sompat ni Masya Allah, it's very delicious. Son fat. Kalau takat nama Cako Tiao tak apa. Saya lawak gitu ambil. Saya keras sangat lagi, tuan-tuan stres pula kan. Dah lah nak kena PKP ni stres dah, kena stres satu lagi. Saya melawak juga tu pun. Kata Allah Ta'ala lagi, inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Nak kata apa? Orang yang boleh realize pada Allah Ta'ala ni semua ahli tauhid. Allah Ta'ala puji qaumin yatafakkarun yaqilun ulil absar ulil nuha ulil albab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kategorikan kita dalam kumpulan macam ni, ulil albab. Ulil albab ni kalau keluar sekolah yang ulil albab biasa kan, kita dapat keluar daripada madrasah ulil albab. Apa dia? Ulil tauhid, sentiasa mentauhid Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Macam mana kaifiat dia? Banyakkan zikir, jaga diri daripada benda-benda boleh menghalang dan menghijab kita daripada hadir hati ke Allah Ta'ala, dosa, maksiat, lalai. Sekali lalu macam itulah sedikit nota yang saya sediakan, nama Zadul Murid ni. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang ulil albab, ulil nuha, ulil absar, qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun ni. Macam mana panduan sikit sebanyak tu, tuan-tuan tolong doa untuk saya sama. Saya lemah sangat saya ni. Mudah-mudahan dengan doa ni, satu, saya pun insya-Allah memang sentiasa doa untuk tuan-tuan datang untuk mana yang saya boleh kongsikan untuk sama-sama kita ambil manfaat. Majlis kelab, majlis mulia, majlis macam ni, majlis ilmu, majlis zikir dihadiri oleh ribuan para malaikat yang tak nampak dengan mata. Memang ada satu istimewa. Kita minta dengan sempurna majlis umpama ni, Allah Ta'ala sinarkan hati sanubari kita, fahamkan tauhid yang kita belajar ni, boleh pakai pula sepanjang hayat kita, sentiasa makin sedar. Allah Ta'ala nak banyak berzikir dan kenal hakikat kita manusia, berhajat pada Allah Ta'ala. Allah lah penunai hajat sebenarnya. Allah saja penunai hajat. La ilaha illallah, la qadil hajat illallah. Allah saja penunai hajat. Makhluk, selagi nama makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Allah saja penunai hajat makhluk. Makhluk sentiasa berhajat kepada Allah. Ni dia punya sepir macam tu. Mudah-mudahan dapat kita faham pelajaran tu dan dapat kita hidup dalam keadaan beriman macam tu, dan mati kita dalam iman. Jadi perkataan tu mengakhiri pembincangan kitab ni, panjang umur nanti. InsyaAllah ada kitab lain menyusuri, tapi semua tak tahu bila lagi kan. Kalau kena PKP ni semua sampai Disember. Kalau tak dibenarkan main kuliah, pakat mana yang boleh ada online kan, tengoklah satu-satu. Kewajipan kena jalan, tauhid kena betulkan hubungan dengan Tuhan, mesti kena betulkan akidah kita dengan Allah Ta'ala. Nak jumpa lain masa, saya pun tak tahu saya macam mana. Memang tak ada siapa tahu apa esok pun kita nak buat, walaupun perancangan ada. Mudah-mudahan hidup dalam iman, dapat faham ni, dapat amalkan dalam kehidupan kita seharian. Sentiasa Allah Ta'ala dirujuk, ditauhidkan, diingatkan. Banyak boleh zikir dekat dia. Tambah pula dia bagi pula duduk di rumah, stay at home, boleh banyak baca Quran, boleh banyak zikir, boleh tengok balik apa nota-nota yang ada, boleh buka balik video apa yang dah dedah, apa yang dah tersilap, apa yang dulu tak peduli, boleh dengar balik, buat revision balik.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkan hati sanubari, insya-Allah. Dengan itu kita tamatkan nota ini. Soalan kalau ada sebelum kita akhiri dengan doa. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.